Okay, Assalamualaikum semua. So today is our chapter 4. Everything can be automated. So this is also one of the, in my opinion, interesting topics because if we see in our surrounding world, kalau kita tengok sekarang ni, revolusi IR 4.0, so everything is towards automation. So ada certain orang berpendapat yang manusia tak sepatutnya buat kerja-kerja yang tedious, maksudnya yang repetitif, tedious tu sekarang ni kita patut berikan kepada mesin. Manusia should be, kerja manusia sekarang ni adalah untuk satu, to invent something ataupun do some thinking, higher order thinking and maintaining a machine. Okay, so but anything that is repetitive, tedious, macam contoh macam dekat kilang, macam ada assembly line, mungkin kita nak pasang for example smartphone ataupun kita nak assemble kereta, so robot should do it. Okay, robot yang should do everything. Sama juga macam dekat rumah kita so macam contoh macam kerja-kerja basuh pinggan, basuh baju, even contoh kita nak control temperature rumah, everything machine should do it. Okay, so manusia should focus on thinking, okay, higher thinking skills, okay, arts. Okay, so itulah yang ada certain orang berpendapat. Dan kalau kita tengok pun dalam cara masyarakat sekarang ni bergerak macam itulah, okay, keadaannya di mana mesin yang do everything. Okay, kalau dekat sini kalau kamu pernah tengok cerita not sure zaman kamu tak pernah tengok cerita Wall-E tak? Wall-E. Pernah, sir. Pernah kan? Okay, kalau pernah cuba cerita sikit apa sinopsis dia? Laila, Laila tu lah benda. Pasal robot yang datang ke bumi kan. Lepas tu time tu tak ada siapa pun dekat bumi. Okay, kenapa kat bumi, kenapa dekat bumi tak ada siapa? Sebab time tu tak tahu kenapa tapi dalam cerita tu manusia semua jadi gemuk. Lepas tu semua malas. Cuba tengok balik. Sebenarnya dia punya memanglah nampak cerita kartun tapi dia sangat deep dan benda tu sebenarnya dia buat memang agak scary punya prediction lah. So sebenarnya macam ni. Time tu bumi dia terlampau polluted kan pasal kerana manusia sendiri dia polluted, terlampau banyak sampah, terlampau banyak pollution sampai bumi tu jadi terlampau toksik untuk hidup. So apa manusia buat? Dia orang evacuate, maksudnya dia tinggalkan bumi, dia ada satu spaceship lah. Di mana semua manusia dekat bumi tinggal dekat dalam satu spaceship tu di mana dia nak evacuate lah. Sambil dia duduk dekat bumi ni, dia ada robot lah somehow untuk clean up bumi tu. Untuk clean up sampah-sampah sarap. Bila dia duduk dekat spaceship tu, eventually diharapkan one day humanity akan pulang balik kepada bumi. Bila bumi tu dah bersih balik lah. Wall-E tu yang robot kecil tu. Okay. Tetapi kalau dekat spaceship tu cara hidup manusia tu sangat automated. Semua benda mesin buat, faham tak? Semua benda dia buat. Dia nak berjalan, dia ada dia punya macam kursi roda tu, nak makan ada orang suap, nak ni semua everything, semua automated. Faham tak? Itulah grim reality So apa yang kawan kamu cakap tadi ada robot turun ke bumi tu kan, sebenarnya tu robot tu daripada spaceship yang ada manusia tadi. Dia sebenarnya a probing robot. Maksudnya robot tu dia pergi dekat bumi tu, dia nak tengok sama ada bumi ni dah bersih ke belum. Tapi bila dia pergi sangat jauh daripada reality, bumi macam tak ada beza pun, dan dia jumpalah Wall-E tu. Cuba tengok, sangat interesting kalau kita tengok kartun macam tu je ni malah, tapi kalau tengok dia mendalam dia macam tu lah. Semua benda kenapa manusia tadi kawan-kawan cakap semua manusia jadi gemuk kan, pasal mesin yang buat semua benda. Orang tak buat apa pun, dia just duduk atas kursi roda, dia just consume media, macam dia consume social media, macam everything semua dekat dia punya jari je. Even sebenarnya dia ada avatar. Maksudnya alam avatar dalam digital world dia orang tu semua dia orang kurus, tapi sebenarnya kalau tengok secara fizikal dia semua orang macam sangat obese lah. Okay, so sangat interesting, saya cadangkan tengok.
itulah mungkin reality yang sangat buruk untuk manusia. Okay, so again balik kepada kita punya chapter, everything can be automated. Dengan teknologi IoT ni, memang benda tu what has been shown in Wall-E is very very possible, not impossible, very possible. Okay, so in here we will learn what can be automated. Okay, macam saya terangkan tadi, senang cerita everything yang tedious memang kita boleh automated. Tetapi apa yang tak boleh automated adalah macam saya cakap, manusia setakat ni machine atau komputer tak boleh lagi nak simulate kita punya higher order thinking. So penting untuk kita ada berfikiran yang berfikiran yang tajam, dan juga robot dia tak boleh nak simulate macam emotion, human emotion, dia tak boleh nak simulate empathy, semua all that humanistic punya value memang robot dia tak boleh nak ni. Dan juga dia tak boleh nak emulate macam a complex arts, okay, macam arts lah, okay. So that's why pekerjaan tu yang masih tidak di replace kan oleh robot. Tapi other than that, macam contoh accounting, kerani, teller, orang yang jaga, orang teller kan dekat bank, orang yang jaga orang yang jaga kaunter. Apa lagi? Orang pekerja kilang, everything in the future will be replaced. Again, I'm saying, okay, there is the future, okay. So kita akan tengok sikit apa tu maksudnya automation. So explain how artificial intelligence and machine learning play an important part dalam automation. And ni Cisco dia nak introduce sikit lah dia punya produk sebenarnya. So Cisco memang dia ada what we call as intent-based networking, dia punya solution lah, okay. Okay, so what can be automated? So automation is any process that is self-driven, reduce, and eventually eliminates the need for human intervention. Yes, that's it. Kalau macam contoh, apa yang sekarang ni automation yang paling hot stuff dalam market sekarang ni? Pernah dengar cerita apa kereta Tesla tak? Pernah tengok kereta Tesla? Pernah dengar apa level 1 automation, level 2 automation, level 3 automation, pernah dengar? Tak. So level tu nak menunjukkan betapa sophisticatednya automation. Tapi kalau macam Tesla, dia level 4, level 3 punya automation, di mana dia ada sensor Tesla dia tak pakai kamera LiDAR, tapi somehow contoh kita nak pergi from point A ke point B, kita just masukkan location dan kereta yang akan bawa. So itulah one of the automation. Nampak tak? Kereta. Okay, satu lagi, siapa pernah tengok cerita iRobot? Tadi cerita Wall-E, siapa kat sini pernah tengok cerita iRobot? Pernah. Kalau tengok iRobot tu, siapa dia punya star utama dia tu? Siapa dia punya main star? Watak utama dia siapa? Will Smith kan? Will Smith dia nak travel, dia naik apa? Dia naik kereta kan? Kereta dia automation, semua bawa automatic, dan benda tu pun reality dah sekarang, memang ada. So itulah, so the IoT open up a new world which tasks previously required human intervention can be automated. So saya cakap memang saya ulang balik, kilang semua memang ada automation. Pertanian, even pertanian macam nak tuai padi tu semua memang orang dah research supaya from A to Z punya proses tu everything is being done by machine, by robots. Okay. So kita tengok dalam example dalam slide ni, robot are used in dangerous condition, mining, firefighting, cleaning, used in automated assembly line, self-checkout at store, automatic building environment, autonomous car and plane, kan? So apa jadi dengan pemandu bas, apa jadi dengan pilot, dia orang semua dah tak ada kerja kalau benda ni dah jadi full blown punya. Kalau tadi kan self check out dekat store, saya nak share pengalaman kan. Dulu bila saya belajar dekat saya ingat lagi ada kedai, bukan memang mostly lah, dekat kedai dekat UK tu dia ada kedai, apa nama dia tu, Asda anyhow dia punya supermarket tu dia ada somehow self check out. Maksudnya
kita pergi macam kat Tesco tu semua kan, kita ambil lah barang. Kita ambil barang, itu kita ada app, kita scan dulu. Kita scan gunakan app ni. Lepas tu, bila dah scan, lepas tu kita nak check out tu, dia ada macam just counter je. Dia dah tak ada orang yang nak tolong bayar kan. So, dia check out kat counter, kita letak bag dekat dia punya, kita punya barang tu atas tu, dia akan ambil berat. Lepas tu, apa benda yang kita scan tu, dia akan automated. So kita bayar, kita just pakai cashless ataupun cash dekat situ kan. Ada mesin je. So dah tak ada dah cashier. Okay, betul nanti kita keluar dekat situ ada lah guard. Dia macam double check lah sama ada kita betul tak bayar ke macam itulah. Okay, so itulah. So sampai cashier pun orang nak replace. Okay. So how is automation being used? So inilah example dia, smart home automation. Macam kita dah banyak kali terangkan IoT, the impact dia dekat smart home. Okay, automation kita balik-balik, kita tak perlu dah nak set aircon kita sejuk ke apa, machine do that. Even kalau macam nak basuh baju, nak basuh pinggan, apa lagi untuk kita. Siapa kat sini dekat rumah dia ada robot robot yang vacuum kecil tu. Ada tak? Siapa beli kat sini? Parent dia lah kan, parent yang moden ada tak? Ada tak siapa? Pernah tengok? Sebenarnya pernah tengok tak yang robot vacuum? Rumah nenek? Rumah nenek? Ada kan? Kalau siapa yang ada perlu nak sapu tu boleh. Kalau lah kamu mungkin kamu pergi dekat kedai automation ada kalau kamu nak pergi tengok benda-benda automation ni kan, kamu pergi dekat Sunway City kat situ ada kedai tu. Saya selalu tengok juga. Kalau kamu tengok dekat dia punya yang robot automatic tu, kalau kamu letak kaki kamu kan, apa dia buat? Dia tak langgar. Dia ada sensor, dia akan bypass. Itulah maksudnya dia dah ada smart intelligence sikit. Based on dia punya surrounding, okay, external factor, dia boleh buat dia own decision. Itulah smart. Okay. Smart building. So smart building sekarang ni kalau ada new building, contoh, saya nak tanya. Sekarang ni apa bangunan yang tertinggi dekat Kuala Lumpur sekarang? Bukan kat Kuala Lumpur lah, dekat Malaysia. Adakah KLCC lagi? Siapa tahu? Betul. Ada satu lagi. Betul. Tuan Azad bangunan tinggi tu kan, TRX kan. Betul-betul. Dia tinggi juga. Tapi ada satu lagi tinggi dua dia. Bayangkan ada dua. Merdeka tahu. PNB tu kan? Semua tu kalau tengok kat situ dia ada terapkan konsep green building and smart building. So kat situ everything smart lah. Dia ada everything dia kena pakai dia kena pakai sensors, dia regulate dia punya temperature, dia punya lift and everything. Quite interesting lah. So sekarang ni kalau kita tengok bangunan yang maksudnya yang landmark building semuanya mesti akan dilengkapi dengan teknologi smart building. Dan industrial IoT, smart factory. So this is macam saya ada tunjuk kamu video Bosch. Nak tengok ni. Kelas lain saya tunjuk tengoklah kan, nak bagikan get some ideas. Share je. Nampak tak skrin? Nampak. Okay. Nampak juga kan?
machine, like a boss. Perfect team, like a boss. Flexible line, like a boss. To make it mine, like a boss. No downtime, like a boss. That's worth a rhyme. Excuse me? Did you say no downtime? That's not true. We have scheduled downtime. Like a boss. Control detect, like a boss. Phone check, like a boss. Go 5G, like a boss. IoT, IoT, IoT. So efficient, like a boss. That's our mission. Never stressed, like a boss. AR test, like a boss. Data cloud, like a boss. Makes me proud. Like a boss. Together we, like a boss. Save energy, like a boss. IoT, IoT, IoT. Manufacturing like a Bosch, with many innovations for the factory of the future. From Bosch. Example lah ni produknya ni. Tapi kalau siapa kat sini tahu Alibaba? Pernah dengar Alibaba tak? Dekat Alibaba, one of the biggest online retailer in the world lah kan. So kalau kita tengok Alibaba punya warehouse, autonomous warehouse. Sangat canggih. Tak cerita apa lah, tapi ini feature dia. Okay, so tu je lah nak tunjuk dia very automated So nanti kalau contoh lah one day kamu kerja dengan Pos Malaysia ke kan. So kalau ada peluang propose lah kan, daripada do all the manual sorting tu kita gunakan robot, gunakan IoT and everything kan. Jangan just beli solution daripada luar kan. Sikit-sikit beli. Semua harapkan orang luar kan. Kenapa tak kita sendiri sebagai rakyat Malaysia yang do all the solution, kita yang buat code, kita yang buat kereta, kita yang buat software, kita yang buat electronic device. Kenapa kita nak beli Kenapa kita nak mesti gunakan luar punya solution. So itulah kena terapkan So smart city, dalam smart grid, smart car, store and services, medical diagnosis, surgery, aircraft autopilot and everything. So everything it has been automated. Okay. So okay, ni just Zing. So okay, so when things start to think, so maksudnya think IoT kan, Internet of Things. So bila things tu boleh start thinking. Okay, benda tu kita kategorikan sebagai smart. So most of people they kategorikan thing tu smart bila dia boleh change dia punya subroutine, dia boleh change dia punya proses based on external punya factor. Contoh kalau kita ambil machine learning punya algorithm kalau machine learning punya algorithm, cuba contoh robot ni dia nak bergerak ke depan. Okay, so bila dia bergerak dia terlanggar something. Okay, kalau benda tu dia tak ada machine learning punya capability, dia langgar dia dah stop macam tu je. Dia punya subroutine dia just start dekat situ kan, pasal something dia tak boleh nak ubah dia punya subroutine. Kalau machine yang ada machine learning punya capability, dia langgar
Dia dapatkan external factor, sensor kan daripada luar kan. Sensor tu dia akan gunakan untuk learn, untuk tukar dia punya subroutine. Misalnya cakap, oh okay, mungkin ada something kat sini. So dia akan cari subroutine lain. Mungkin dia akan belok ke kanan or something. Itu very simple basic of machine learning. Banyak lagi ya. So contoh macam aircon. So contoh aircon, dia nak buat yang sangat efisien. Maksudnya nak gunakan penggunaan tenaga yang rendah. Okay. So kalau aircon yang biasa, kalau kita punya cuaca lain pattern cuaca, dia kalau tengah hari dia still buka tu kalau sejuk pun dia still buka dengan temperature yang sama. Tetapi kalau mesin tu smart, dia ada machine learning punya capability. Macam aircon, dia ada smart aircon contoh, dia gunakan, okay, dia ambil pola dalam contoh dia punya algoritma tu, dia akan learn dalam masa seminggu tu apa pattern dia, bila hari yang paling panas, bila waktu yang sepatutnya dia kuatkan dia punya compressor, dia akan so macam tu. Daripada situ dia dapat jimatkan tenaga. Itu smart. Okay? So kalau kita tengok sini, can be simple as smart appliance lowering its power consumption during period of peak demand and complicated as self-driving car. So yang tadi saya tunjuk tadi, robot langgar tu, itu dia just the basic. Tapi kalau macam self-driving car, kalau kereta tu dia ada machine learning punya capability, macam kereta, contoh kereta tu dia ada kamera LiDAR, dia tengok kat depan tu, mungkin bila dia training data, anyway, kamu semua pernah ada masuk kelas artificial intelligence ke tak ada? Pernah ke? Fundamental. Ada. Fundamental kan? Ada tahu kan apa training, apa konsep training, betul konsep, ada kan? Baru masuk SEM ni je. Oh, masuk SEM ni, okay. Anyhow, kalau macam self-driving car kan, kalau dia selalunya dia tengok daripada kamera tu, contoh ada kereta kat depan. Okay. Kalau kita train dia, kita ambil banyak gambar kamera kat depan kan, kita train dia, okay. So mungkin kereta, kalau tiba-tiba ada lori pula tiba-tiba. Kalau dia ada machine learning punya capability, dia boleh learn from that. Maksudnya dia tengok, okay, kenapa lain sikit? Tak ada macam gambar ni based on aku punya training data. Tapi aku rasa ni besar, so this is an obstacle contoh. So itulah smart. Okay? So bagus kamu ambil kelas fundamental of machine learning, sangat bagus. Pasal that is the in thing now. Okay? Benda tu wajib ke kelas optional? Elective? Wajib. Oh, wajib. Okay. Oh, bagus lah. Okay? So whenever a decision or course of action is taken by the device based on outside external factor, contoh daripada sensor dia dapat, tapi sensor punya dia akan mengubah dia punya subroutine of the process. Proses tu dia tak static. So that is a smart device. Okay. So okay, size. Okay. So what is artificial intelligence? So artificial intelligence ni apa? So saya terangkan sikit sebenarnya, tak tahulah dalam minggu kedua dah silam. Tapi by definition is the intelligence demonstrated by the machine. Dan yang saya cakap tadi machine learning tu actually a subset of artificial intelligence. Artificial intelligence ni dia sangat besar dia punya field. Dia ada neural network, machine learning, apa lagi? Deep learning, macam-macam. Tapi one of the common one kita guna dalam IoT is machine learning. Pasal IoT dia ada microcontroller. Kita ada sensor, kita ada microcontroller. Menggunakan microcontroller tu kita boleh supaya learn untuk buat mesin tu dia tak static. Dia punya subroutine tu tak static. That's why machine learning is very, very powerful. Okay? Kalau kita tengok definition dia is AI use intelligence agent that can perceive their environment and make decision. And AI refers to system that mimic cognitive function normally associated with human mind, such as learning and problem solving. Okay, so itulah saya dah cakap artificial intelligence. Dulu mungkin dia punya, mungkin sebenarnya siapa kat sini pernah tengok cerita apa nama dia tu? Turing, pernah dengar tak Turing apa? Ya. Alan Turing. Ada cerita pasal dia. Dia ni adalah
the grandfather of artificial intelligence dulu. So dia dah somehow dah start dulu dia field of artificial intelligence ni dia not very structured. Sekarang ni very structured. Tapi sebenarnya asalnya daripada dulu lagi. Okay? Maksudnya benda ni dia dah start dia punya foundation of artificial intelligence dekat Alan Turing. So dia ada buat nama dia Turing test tau. Turing machine Turing test. Sekejap Turing test ni dia adalah fundamental. Dia nak melalui test ni dia boleh nak tentukan sama ada that machine has some kind of intelligence ke tak. Benda ni dia asaskan daripada tahun tahun 1900 lagi area tu. Sekejap, Turing test. Betul lah Turing test. Turing test. So this one. So time tu dia dah ada konsep of computer intelligence. Okay, so mungkin time tu dia punya apa AI boleh capability AI tu mungkin dia tak nampak sangat lagi kan. Tapi sekarang ni dengan teknologi yang ada sekarang ni, komputer memang really kalau kita buat Turing test, komputer boleh pass. Pasal memang dia ada some kind of intelligence. Ini dia punya cerita tu. So daripada kamu pergi tengok cerita macam pelik-pelik kan. So saya cuba tengok cerita Wall-E, tengok cerita iRobot, tengok cerita Imitation Game ni. It's very mind opening punya cerita lah kalau kita tengok kan. So tengoklah cerita-cerita macam ni, mungkin kita ada some kind of background. Kita dapatkan background knowledge about all this kan. Okay, so machine learning saya cerita a subset of AI that use statistical technique to give computer the ability to learn from their environment, and this enable computer to improve on particular task without being specifically programmed for that task. So kalau macam contoh kamu buat FYP kan, contoh dalam network. So kamu apply lah network contoh, nak buat security untuk detect malware contoh. So kamu boleh apply machine learning punya teknik. Machine learning pun sebenarnya ada banyak lagi teknik dia. AD3, apa lagi? Dia ada AD3, fuzzy, macam-macam. So dia gunakan teknik tu untuk detect that malware. Cantik. Memang itulah FYP yang kita cari sebenarnya. Okay. Alright. Okay, so common machine learning technology include speech recognition. Okay, macam kita nak speech recognition kan. Kadang-kadang kalau kita gunakan Google tu boleh tukarkan dia kepada teks kan. So itu one of digunakan teknologi teknik dalam machine learning, product recommendation, shape recognition kan. Maksudnya kita boleh trainkan machine tu untuk kenal bentuk dia bulat ke, ni tulisan tangan siapa, dalam credit card fraud detection, facial recognition, sangat besar dan sangat menarik artificial intelligence punya field. Okay, ada soalan tak setakat tu? Apa nak tanya ke? Tak ada. Okay ke? Yeah. So, okay ni so sebenarnya dah habis lah. Tapi ni sikit lah. So ni Cisco punya teknologi je saya cakap terang. So senang cerita, intern based networking ni sebenarnya Cisco punya produk yang solution semua dia gabungkan dan dia introduce machine learning punya konsep dekat dalam dia punya network. So sekarang network dia is very dynamic. Network tu dia boleh belajar sendiri, dia boleh buat fault tolerance. Contoh network tu macam dulu kalau dalam network kan kita nak connect kat network, selalunya network administrator yang kena configure setiap port tu. Sekarang ni tak payah. Dalam intern based networking kita cucuk je daripada MAC address tu dia automatically boleh configure sendiri and everything. Sangat automated. Itulah networking nowadays kan. Kalau siapa mungkin one day nak jadi sistem atau networking engineer, kalau kamu nak configure manual, orang memang dah tak buat dah semua tu Orang just buat guna script. Orang gunakan machine learning and everything. IoT untuk dia automate all the tedious tasks. Okay? Itulah ni boleh baca sini kot ni. Ni sebenarnya ni networknya apa Cisco punya produk lah sebenarnya. Okay. Okay, habis. Okay, ada soalan ke nak tanya?
Okay ke? Kalau tak ada, then we end our class here. Is it okay? Okay, sir. Yeah. Alright. So